Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu lepas heboh sikit tentang 5G di negara kita ni memandangkan iPhone dah boleh gunakan 5G. Jadi ramai orang yang duk cuba 5G pada iPhone mereka. Rakan-rakan dekat YouTube juga tidak ketinggalan. Wiser lah, Fazli Halim lah dan beberapa channel YouTube popular dekat Malaysia semua duk cuba 5G. Saya pun duk cubalah keupayaan rangkaian 5G melalui beberapa model iPhone yang saya ada dan memang dia punya kelajuan tu agak menarik. Okey, jadi macam yang saya pernah beritahu ke anda pada episod sebelum ni kan, buat masa sekarang ni hanya pengguna Celcom, Digi dan U-Mobile sahaja yang boleh gunakan 5G pada iPhone mereka. Yes, dengan TM Unify tak boleh lagi. Okey, tapi apa pun, dalam episod kali ini saya nak tunjukkan kepada anda kelajuan rangkaian 5G oleh Celcom yang memang sempoi gila. Jadi walaupun saya pernah bangkitkan beberapa isu melibatkan servis 5G Celcom ni kan, tapi dia punya servis 5G dalam iPhone saya sekarang ni memang terbaik. Jadi sebabkan itu, benda yang baik saya kena kongsilah dengan anda kan. Okey, jadi untuk testing ni saya buat di 4 lokasi yang berbeza di Cyberjaya dan Putrajaya. Dan testing ni saya buat pada hari Ahad 18 Disember 2022 daripada pukul 10 pagi lebih kurang macam tu sampailah dekat 2 petang. Itulah jarak yang saya dah buat tu kan. Dan untuk nak buat testing ni, saya gunakan sebuah iPhone 12 Pro Max di mana versi iOS yang saya gunakan adalah 16.2. Lepas tu settings pada option voice and data tu saya set kepada 5G Auto dan dia punya data mode tu adalah standard. Lepas tu pelan Celcom yang saya gunakan adalah Xpack Postpaid 40 dan kuota data bulanan saya adalah sebanyak 10GB. Lepas tu untuk aplikasi testing yang saya gunakan adalah speed test. Okey, sebenarnya saya ada buat testing menggunakan aplikasi lain contohnya macam Fast, nPerf, OpenSignal dan Meteor. Tapi untuk video ni saya hanya tunjukkan kepada anda hasil speed test lah. Okey, jadi dalam episod kali ini saya juga akan cakap tentang beberapa isu seperti isu pelanggan Celcom yang tak dapat servis 5G walaupun semua benda dah support 5G. Dan juga isu yang melibatkan data apabila kita dah buat bandwidth testing. Okey, tapi apa pun, jom saya tunjukkan dulu kepada anda hasil testing rangkaian 5G yang dibuat. Untuk lokasi pertama, saya buat testing di hadapan bangunan Chef Beri Square Cyberjaya. Saya memang suka buat testing 5G dekat sini. Salah satu sebab adalah kerana senang nak parking kan. Lepas tu, rangkaian 5G dekat situ pun agak baik. Okey, sebenarnya bukan hanya 5G, 4G dan 5G. Dua-dua memang laju dekat situ. Dan selain daripada tu, sekiranya anda tak tahu, Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC terletak di Chef Beri Square. Sebab tu lah saya suka buat testing kat situ. Okey, tapi sebelum saya tunjukkan kepada anda hasil testing 5G Celcom, saya cerita sikit dulu dekat anda apa yang pernah berlaku dekat saya masa saya buat testing 5G dulu, masa dia baru sahaja dilancarkan. Waktu tu, memang servis 5G tu ada dekat situ. Tapi dia teruk gila. Saya cakap siap-siap, memang teruk gila. Dia ada signal tapi bila buat speed test, dapat kelajuan speed test tu tak sampai 100 megabit per second. Lebih kurang macam tu. 5G waktu tu lagi lambat daripada 4G. Waktu tu masa saya buat video tu, memang saya marah betul pasal isu tu kan. Tapi sekarang ni, semua dah berubah. Jadi inilah dia hasil testing 5G Celcom di Chef Beri Square ni. Dan seperti apa yang anda boleh tengok, download tu saya boleh dapat lebih daripada 1.1 gigabit per second. Memang laju. Lokasi berikutnya adalah di hadapan Hospital Cyberjaya. Dulu saya pernah buat testing 5G menggunakan Yes 5G dan juga telefon Xiaomi 11T Pro sebelum Hospital Cyberjaya ni siap. Jadi anda bolehlah tengok video tu juga kan. Jadi masa saya buat testing waktu tu kan, kelajuan download melalui speed test adalah dalam lebih kurang 700 megabit per second macam tu. Sekarang ni bila hospital ni dah siap, saya buat lagi sekali testing dekat sini. Tapi kali ni saya gunakan Celcom. Dan seperti mana yang anda boleh lihat, saya juga berjaya mendapat kelajuan download melebihi 1.1 gigabit per second di sini. Lokasi ketiga adalah di Putrajaya. Saya berdiri di hadapan bangunan Kementerian Kewangan untuk nak buat testing ni. Jadi saya pilih untuk nak test dekat sini kerana dulu kan saya pernah dapat hasil testing yang tak berapa nak sempoi masa saya buat testing 5G. Masa dia baru launch tu. Waktu tu kan saya lepas subuh tu keluar tu datang kat tempat yang sama ni untuk nak buat testing. Tapi bila datang saja kat depan bangunan MOF ni, saya dapat 4G sahaja. Tak ada 5G langsung. Jadi waktu tu memang saya tengah bengang betul lah.
Okey, tapi sekarang ni keadaan dah berubah. Testing speed test menunjukkan saya boleh dapat lebih daripada 1 gigabit per second melalui rangkaian 5G di sini. Saya buat testing ni masa saya tengah duduk berdiri dekat tengah jalan ni, dekat depan bangunan MOF ni. Okey, lokasi terakhir testing yang saya lakukan adalah di Dataran Gemilang Putrajaya. Saya pilih lokasi ini sebab ada 4 bangunan tinggi beberapa kementerian dekat sini, termasuklah Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu nama baru dia lah. Okey, jadi untuk pengetahuan anda, masa saya buat testing awal dulu pun, dekat bangunan Kementerian Komunikasi ni saya tak dapat 5G. Waktu tu dapat 4G sahaja. Sama macam isu masa saya duduk depan bangunan MOF tu. Tapi sekarang ni memang 5G dia dah berjalan dengan elok di sini. Dan untuk nak buat testing ni, saya berdiri dekat Dataran Gemilang tu sendiri tau. Dan seperti apa yang anda boleh tengok, dekat sini pun saya dapat kelajuan download melalui speed test melebihi 1 gigabit per second. Sambil tu, kebetulan saya berada di Putrajaya yang ada rangkaian 5G Sempoi ni, saya pun buatlah sekali testing kelajuan 5G semasa berada di dalam kereta yang sedang bergerak. Sebab dulu ada orang pernah tanya saya tau, dia kata kalau duduk dalam kereta yang sedang bergerak, macam mana dengan kelajuan rangkaian 5G tu? Jadi disebabkan itu, ni saya tunjukkan dekat anda. Jalan dekat Putrajaya ni dia memang luas, lepas tu dia memang lurus, jadi sesuai lah untuk nak buat testing ni. Jadi saya buat testing ni, dia mula daripada bangunan Kementerian Kewangan tu, lepas tu saya jalan terus lah sampai habis speed test tu. Kelajuan kereta pada waktu tu adalah dalam 40 ke 60 km sejam, lebih kurang macam tu lah. Sebab waktu tu tak banyak sangat kereta. Dan seperti apa yang anda boleh tengok dah, kelajuan download speed test tu boleh dapat dalam 700 megabit per second lebih masa kereta tu tengah duduk bergerak. Kira okey lah tu. Tapi saya minta maaf sikit lah sebab video ni kalau anda tengok dia duduk goyang-goyang sikit. Sebab masa saya duduk record tu, kereta tu kan tengah duduk bergerak kan, tu yang goyang macam tu. Jadi saya harap bahagian video ni dapat menjawab persoalan berapa laju rangkaian 5G kalau kita gunakan dalam kereta yang sedang bergerak. Tapi sambil-sambil tu juga kan, anda kalau nak buat testing ni, anda kena pastikan ada orang lain yang bawa kereta ataupun orang lain yang buat testing tu. Anda jangan buat testing ni masa anda tengah duduk bawa kereta. Bahaya tu. Asyik duk cakap tentang rangkaian 5G, mesti ada yang duk terfikir 4G Celcom ni laju ke? Jadi disebabkan itu, saya pun buatlah sekali testing 4G Celcom untuk nak tunjukkan keupayaan dia kepada anda. Satu testing tu saya buat masa saya duk ada dekat Cyberjaya, dan satu lagi testing tu saya buat masa saya ada dekat kawasan Kota Warisan. Jadi kebetulan di kawasan-kawasan ni, rangkaian 4G Celcom tu memang laju. Speed test semua, download tu dapat dalam 100 megabit per second lebih. Cuma upload tu sajalah, kalau anda tengok dia kurang sikit. Ramai orang risau untuk nak buat 5G bandwidth testing menggunakan aplikasi lain selain daripada speed test seperti FAST dan sebagainya, sebab kita takut kota data kita tu akan ditolak. Malah kalau nak ikutkan kan, masa Celcom mula-mula perkenalkan servis 5G dulu kan, kota data saya tu ditolak apabila saya buat speed test. Saya cukup marah dekat Celcom waktu tu. Anda bayangkanlah, saya buat speed test dalam lebih kurang 5 kali kan, tiba-tiba habis terus kota 10GB tu. Memang puas hati betul lah. Jadi isu ni saya ada cerita dalam video saya yang bertajuk "Saya nak buang saja SIM 5G". Okey, tapi sekarang ni saya nak ceritakan kepada anda yang pihak Celcom dah ambil langkah yang sangat proaktif. Saya dah cuba buat testing menggunakan speed test di mana saya gunakan server Celcom dan juga server speed test syarikat lain. Lepas tu saya juga buat testing menggunakan aplikasi FAST, nPerf, OpenSignal dan juga Meteor. Jadi ini semua adalah aplikasi-aplikasi untuk nak buat bandwidth testing. Dan saya dah cuba test berkali-kali dan saya dah semak berkali-kali. Memang data saya tidak ditolak apabila saya buat testing menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi terima kasih Celcom sebab tidak tolak data kami apabila kami nak test kelajuan rangkaian 5G anda. Sempoi. Dalam bahagian akhir ini saya akan cerita sikit tentang isu pengguna-pengguna Celcom yang tidak berjaya mendapatkan servis 5G. Jadi mereka ni memang menggunakan pelan Celcom yang menyokong 5G. Lepas tu telefon pun memang telefon 5G. Lepas tu duduk pula dekat kawasan yang ada 5G.
Jadi isunya, walaupun semua benda dah tersedia 5G, mereka tetap tidak dapat servis 5G melalui pelan Celcom mereka. Dia ada satu cerita yang heboh waktu iPhone baru enablekan 5G hari itu. Jadi ada seorang individu yang Facebook profile dia bernama Numan Harum ni, beliau berkongsi cerita sedih beliau untuk nak dapatkan servis 5G Celcom ni. Jadi macam yang saya kata tadi kan, semua benda dah sokong 5G tapi tak dapat juga 5G. Buat macam-macam, pergi dekat Celcom Blue Cube dan sebagainya, tukar SIM card, masih tak dapat 5G. Jadi akhirnya beliau keluar daripada Celcom, masuk kat dalam U-Mobile. Jadi bila pakai U-Mobile, terus dapat 5G. Jadi memang menunjukkan bahawa bukan masalah telefon dan sebagainya. Okey, sebenarnya kan, ramai orang yang cerita dekat saya tentang isu ni. Walaupun pelan mereka tu menyokong 5G, buat pilah macam mana sekalipun, tetap tak dapat 5G. Malah, saya sendiri pun pernah kena isu ni. Sebab itulah dulu saya pernah buat video yang bertajuk Celcom 5G tak ada 5G. Macam-macam yang Celcom buat, lah barulah saya dapat gunakan 5G Celcom tu. Okey, jadi saya secara peribadi tak boleh nak berikan penjelasan tentang isu ni. Malah saya dah tanya kawan-kawan dekat Celcom dan mereka pun cakap yang mereka tengah menyelesaikan isu ni. Jadi sekiranya anda adalah pelanggan Celcom yang mempunyai pelan yang menyokong 5G dan anda menggunakan telefon yang menyokong 5G tapi masih tak dapat 5G, masalah itu mungkin pada pihak Celcom. Jadi sekiranya anda nak minta bantuan, maka anda bolehlah minta bantuan Celcom untuk nak selesaikan masalah anda tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, saya mohonlah pihak Celcom untuk bantu selesaikan masalah ini dengan segera sebab ramai sangat orang yang duk mengadu tentang perkara ini di YouTube dan juga Facebook Pendakwah Teknologi. Okey, jadi itulah dia hasil testing rangkaian 5G Celcom di Cyberjaya dan Putrajaya. Jadi secara rumusannya apa yang saya boleh katakan adalah servis 5G sekarang ni adalah jauh lebih baik berbanding masa dia mula-mula diperkenalkan dahulu. Lepas tu saya juga lihat pihak telco dah banyak buat perubahan lah untuk nak pastikan yang pelan-pelan mereka tu lebih sesuai lah dengan servis 5G yang mereka berikan. Tapi dalam masa yang sama juga, kita tak boleh nak nafikan yang banyak lagi perkara yang boleh diperbaiki daripada segi 5G ni. Okey, lagipun pelaksanaan 5G ni dia masih lagi sedang berjalan dan insya-Allah dari semasa ke semasa saya yakin servis 5G kita ni akan jadi lebih baik lah. Dan kalau anda perasan kan, kita belum lagi dapat merasai keupayaan servis 5G yang betul-betul 5G ni. Infra 5G yang kita gunakan sekarang ni masih lagi melalui kaedah non-standalone ataupun juga dikenali sebagai NSA, di mana secara mudahnya kita masih lagi gunakan rangkaian 4G untuk nak membantu servis 5G itu. Dan selain daripada itu kan, kalau anda tengok maklumat sel info yang saya tunjuk dekat anda masa buat speed test tu kan, frekuensi band yang kita gunakan untuk rangkaian 5G kita sekarang ni hanyalah band 28. Masih lagi low band. Kita belum lagi gunakan mid band, millimeter wave dan sebagainya. Satu hari nanti bila kita dah boleh gunakan 5G secara SA ataupun standalone dan kita dah boleh gunakan millimeter wave semua tu, barulah kita akan dapat rasai betul-betul keupayaan 5G dan kelajuan dia. Sekiranya anda tak faham apa yang dimaksudkan dengan NSA, SA, millimeter wave semua tu, jangan risau. InsyaAllah saya akan buat satu episod khusus untuk nak terangkan kepada anda tentang teknologi 5G ni. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada pihak Celcom kerana berikan servis 5G yang baik dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Sambil itu saya juga ingin nak jemput anda untuk nak subscribe ke channel Pendakwah Teknologi kalau anda masih belum subscribe lagi dan follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. Banyak benda yang kita bincang di situ. Alright, insya-Allah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.